Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang sejarah KSSM tingkatan 2 bab 1, yaitu berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu. Oke, dalam video ini Cikgu hanya akan memfokuskan dua subtopik sahaja, yaitu yang pertama ialah konsep alam Melayu dan juga yang kedua kewujudan Kerajaan Alam Melayu. Oke, selepas menonton video ini pastikan murid-murid dapat 3 input yang penting. Oke, yang pertama ialah maksud alam Melayu, yang kedua menyatakan 3 konsep alam Melayu, dan yang ketiga menyatakan 5 daripada 7 kerajaan alam Melayu. Oke, untuk video ini Cikgu tidak menyediakan soalan pengukuhan di akhir video, sebab Cikgu mau murid-murid membuat nota ringkas berdasarkan video yang sudah Cikgu sediakan ini. Jadi pastikan murid-murid sudah sediakan buku nota dan pen untuk mencatat nota yang ada dalam video ini. Oke, sebelum itu pastikan murid-murid juga membuka buku teks masing-masing untuk lebih paham berkaitan dengan bab yang akan kita bincang inilah. Oke, tanpa buang masa, mari kita masuk subtopik 1.1. Oke, subtopik 1.1, konsep alam Melayu. Ingat, semua yang Cikgu sudah sediakan sini merupakan ringkasan ataupun isi-isi penting yang perlu murid-murid ingat berkaitan dengan subtopik 1.1 dan juga subtopik 1.2. Oke, yang kita bincang sekarang ialah konsep alam Melayu. Oke, konsep alam Melayu dia merupakan gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian benua Asia. Maksud benua Asia, ingat, konsep alam Melayu bukan hanya di tanah Melayu. Konsep alam Melayu ini dia melibatkan semua negara ataupun kawasan yang mempunyai pertuturan bahasa yang sama, mempunyai budaya yang sama dan sebagainya. Jadi dia contohnya Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, itu semua adalah kawasan alam Melayu. Oke? Jadi untuk kita lebih paham tentang konsep alam Melayu, ada 3 konsep yang perlu kita tahu. Ada 3 konsep alam Melayu, yaitu yang pertama ialah dari segi konsep geografi. Oke, dari segi geografi ini dia melibatkan kawasan, dia membincangkan tentang kawasan alam Melayu tersebutlah. Oke, dari aspek geografi, yang kedua aspek bahasa, dan yang ketiga ialah aspek budaya. Oke, jadi dari aspek geografi, kawasan alam Melayu ini kawasan alam Melayu ini dia merangkumi negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, selatan Thailand, selatan Myanmar, dan juga selatan Indochina. Oke, itu dari segi geografi. Jadi kalau kita lihat di sini, konsep alam Melayu ini dia merangkumi kawasan yang sangat luas. Oke, bukan saja di Malaysia, bukan saja di Indonesia, tetapi sampai ke Indochina, sampai ke Myanmar, sampai ke Filipina. Nah, itu merupakan alam Melayu ataupun konsep alam Melayu yang perlu kita tahu. Oke, dari segi bahasa, alam Melayu, konsep alam Melayu ini dia mempunyai penggunaan bahasa yang serumpun. Maksud penggunaan bahasa serumpun ialah bahasa yang sama, yang boleh difahami. Contohnya Malaysia dan Indonesia, bahasa dia sama, walaupun dia mempunyai perbezaan, tetapi kita saling paham antara satu sama lain. Itu maksud bahasa yang serumpun. Jadi sewaktu alam Melayu ini dikatakan hampir seluruh benua Asia Tenggara, jadi kita lihat di Thailand, selatan Myanmar, Indochina, dan juga Filipina juga mempunyai bahasa yang serumpun. Bahasa yang serumpun termasuklah Malaysia dan Indonesia. Oke, yang ketiga ialah budaya. Budaya pun sama juga, mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, dan juga kesenian serta kepercayaan dan adat. Oke, contohnya kalau budaya, contohnya di Malaysia dan di Indonesia, dia mempunyai
kesenian seperti silat. Silat mungkin di Malaysia dan di Indonesia ada sedikit perbezaan, tetapi dalam masa yang sama silat merupakan salah satu kesenian yang ada di kedua-dua negara tersebut. Jadi itu adalah contoh budaya yang serumpun. Oke, boleh faham? Jadi ini sahaja ringkasan untuk konsep alam Melayu yang perlu murid-murid tahu, yang perlu murid-murid tulis dalam buku nota masing-masing. Oke, ini sudah cikgu tolong singkatkan. Oke, sekarang kita masuk subtopik 1.2. Oke, subtopik 1.2 ini dia ada banyak sedikit lah. Sebab kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang wujud di alam Melayu pada zaman dahulu. Oke, kerajaan-kerajaan ini sebenarnya dia lebih kurang sama dengan tamadun-tamadun awal yang wujud di dunia. Oke, tetapi ini hanya memfokuskan kerajaan di alam Melayu sahaja. Oke, kita perlu tahu kerajaan alam Melayu ini sebenarnya dia bermula daripada pertempatan kecil saja. Oke, selepas kecil apabila manusia mula berkembang dan menjadi banyak, dia berkembang menjadi pelabuhan. Ya, pelabuhan seterusnya, pelabuhan ini semakin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Jadi itulah, oke, dia bermula dari pertempatan kecil menjadi pelabuhan dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Oke, jadi ada 7 kerajaan alam Melayu yang murid-murid perlu tahu yang wujud di alam Melayu pada zaman tersebut. Oke, kita mesti tahu dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan seterusnya. Kita mesti tahu susunan mana satu kerajaan yang wujud, mana satu kerajaan yang mula-mula wujud di alam Melayu. Oke, kita lihat dalam buku teks, kita lihat juga dalam slide yang sudah cikgu sediakan ini. Oke, kerajaan pertama yang wujud di alam Melayu ialah kerajaan Funan. Oke, yang terletak di Sungai Mekong. Oke, masa dia wujud ialah pada abad pertama. Oke, abad pertama kerajaan Funan, pusat kerajaan dinamakan sebagai Vyadapura. Oke, ingat ini perlu murid-murid ingat, perlu salin dalam nota. Setiap nama kerajaan, lokasi, masa kewujudan dan juga pusat kerajaan perlu ada dalam nota murid-murid semua. Oke, ini adalah kerajaan pertama. Kerajaan yang kedua ialah kerajaan Champa. Oke, kerajaan Champa wujud di selatan dan tengah Vietnam pada abad kedua. Oke, pada abad kedua, dan pusat kerajaan dia terletak di Indrapura. Oke, ini biasanya keluar dalam soalan objektif, jadi pastikan murid-murid ingat, kena paham, kena hafal tentang masa, lokasi, apa kerajaan yang wujud pada zaman tersebut, dan juga pusat kerajaan tersebut. Oke, kerajaan yang ketiga yang wujud ialah kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan Sriwijaya telah wujud di lembah Sungai Musi, Sumatera. Ini di Indonesia. Oke, pada abad ke-7. Abad ke-7 Masehi lah. Pusat kerajaan dia terletak di Palembang. Oke, kerajaan ketiga ialah Sriwijaya. Seterusnya, kerajaan yang keempat, kerajaan Angkor. Oke, kerajaan Angkor ini dia telah wujud di lembah Sungai Mekong, sama dengan kerajaan Funan. Dan dia telah wujud pada abad ke-9. Oke, ke-9, dan pusat kerajaan dia ialah Hariharalaya. Itu nama pusat pemerintahan ataupun pusat kerajaan untuk kerajaan Angkor lah. Oke, seterusnya yang kelima, kerajaan Majapahit. Oke, kerajaan awal kerajaan alam Melayu kelima wujud ialah Majapahit yang telah bermula di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur di Indonesia pada abad ke-13. Jadi pusat kerajaan kota Terbulan. Ingat semua cocok nih. Oke, kerajaan yang keenam dikenali sebagai kerajaan Kedah Tua. Oke, Kedah Tua lokasi dia di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Dia terletak di mana? Semenanjung, Malaysia. Telah wujud pada abad kelima. Kenapa di sini abad kelima? Sebab selepas semua kerajaan ini telah diterokai ataupun dijumpai, baru kerajaan Kedah Tua dijumpai dan dikaji bahwa kerajaan ini sebenarnya telah wujud pada abad kelima Masehi lagi.
Jadi pusat kerajaan dia terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Itu adalah, ini salah satu kerajaan yang terdapat di tanah Melayu lah, Kedah Tua. Kerajaan terakhir yang ketujuh ialah Kerajaan Gangganegara. Kerajaan Gangganegara ini wujud di pantai barat bagian tengah tanah Melayu. Ini pun di tanah Melayu pada abad ke-6 dan mempunyai pusat kerajaan yang dinamakan sebagai Pangkalan. Itu saja ringkasan untuk 1.2, yaitu kewujudan kerajaan alam Melayu. Ingat balik, ada 7 kerajaan awal yang wujud, yaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Campa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Angkor, Kerajaan Kedah Tua, dan juga Gangganegara. Ini cikgu mau semua kerajaan ini, lokasi, masa, dan pusat kerajaan ini perlu ada dalam buku nota murid-murid semua. Ini adalah antara isi-isi penting yang akan selalu ditanya dalam soalan exam. Jadi cikgu harap semua murid-murid dapat membuat nota seringkas yang cikgu buat ini untuk lebih paham, untuk lebih mudah paham dan ingat berkaitan dengan subtopik 1.1 dan 1.2. Itu saja untuk video hari ini. Cikgu ingatkan balik lagi, untuk video ini cikgu tidak akan sediakan soalan pengukuhan, tetapi cikgu mau murid-murid membuat nota ringkas, nota kreatif berdasarkan video yang sudah cikgu buat ini. Itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.